sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati Puan Wahida, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Kritisha anak perempuan Devadas selaku moderator untuk hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang tajuk forum kita hari ini, iaitu isu dan cabaran remaja. Jika kamu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya hari ini. Ini adalah kata-kata daripada Saidina Ali. Berdasarkan kata-kata di atas, terbuktilah bahawa remaja merupakan warisan kepimpinan negara yang memantulkan imej masa hadapan sesebuah negara. Siapakah itu remaja? Remaja merupakan golongan manusia yang berumur 13 hingga 19 tahun. Menurut Wikipedia, perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud menuju ke arah kematangan. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merupakan peringkat antara kanak-kanak dan dewasa. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja, dia akan sentiasa mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baharu dan dia akan mengalami perubahan yang drastik, iaitu dari segi jasmani, emosi, sosial dan bahasa. Disebabkan faktor-faktor inilah, remaja seringkali dikatakan emosinya tidak stabil dan sentiasa bermasalah. Berbalik kepada tajuk kita, apakah yang dimaksudkan dengan isu dan cabaran remaja? Isu dan cabaran remaja boleh dikatakan sebagai persoalan dan tingkah laku remaja yang dianggap menyalahi dan berlawanan dengan nilai-nilai dan pegangan moral serta halangan yang dihadapi daripada masalah tersebut oleh remaja. Sejak kebelakangan ini, golongan remaja mendapat perhatian yang serius daripada segenap lapisan masyarakat. Media sosial sering memaparkan pelbagai berita yang menyedihkan tentang masalah sosial remaja seperti penyalahgunaan dadah, lari dari rumah, membunuh diri, melanggar disiplin sekolah dan sebagainya. Isu ini sangat membimbangkan setiap pihak kerana jika masalah remaja tidak dapat dibendung pada peringkat awal, maka ia akan bersarang lama di negara kita. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita mengupas secara lebih mendalam topik diskusi kita hari ini, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita ialah saudara E. Meng Han. Selamat datang E. Meng Han, apa khabar? Terima kasih saudari, saya khabar baik. Seterusnya, panel kedua kita ialah saudari Sanjana. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Saya berada dalam keadaan yang baik. Baik. Ahli panel ketiga kita ialah saudara Hiren Rao. Apa khabar saudara? Terima kasih saudari, saya khabar baik. Saya sihat juga. Ahli panel keempat kita ialah saudari Sakti. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari, saya sihat walafiat. Baik saudari, maka akhirlah segmen perkenalan dengan ahli-ahli panel kita. Kembali kepada topik forum kita iaitu isu dan cabaran remaja. Sidang hadirin yang dihormati, apakah nilai-nilai positif yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja pada masa kini? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajuk soalan pertama ini kepada ahli panel pertama kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator, saudari Kritisha. Pertamanya, saya akan memperkenalkan diri sendiri dahulu. Saya E. Meng Han sebagai panel 1 akan membicarakan nilai-nilai positif yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja pada masa kini. Seperti kita sedia maklum bahawa remaja pada era yang menerusi ke zaman sains dan teknologi yang serba canggih ini telah mengalami keruntuhan moral, terutamanya pada musim virus COVID-19 yang semakin merebak ini. Ini menyebabkan penggerakan seseorang itu terhad dari semasa ke semasa
Dan pengakuan ini telah mengapakan kesan yang mendalam terhadap emosi seseorang. Oleh itu, remaja pada musim ini mempunyai perlakuan yang amat berbeza berbanding dengan keadaan sebelum virus COVID-19 yang mula merebak. Disebabkan para pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang baru. Kesannya ialah mereka berasa bosan apabila berada di dalam rumah secara berpanjangan. Contoh perlakuan yang amat berbeza ialah mereka tidak mengikuti pembelajaran atas talian secara berkala disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran pembayaran masa yang kuat. Mereka berasa bosan seperti tidak sama semasa pembelajaran di kelas mereka sendiri secara bersemuka dengan guru-guru mata pelajaran masing-masing. Selain itu, perlakuan setengah pelajar yang bersikap agresif telah tersebar di media sosial sama ada internet, televisyen, radio ataupun surat khabar dari semasa ke semasa. Contoh isu hangat yang tersebar sehingga hari ini ialah 465 kes cuba bunuh diri dalam tempoh 6 bulan. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Seri Arham Baba, sejak 25 Mac hingga hujung Ogos pada tahun lalu, sebanyak 11,791 panggilan telah diterima oleh talian-talian berkenaan dan setiap pemanggil mempunyai purata 3 isu dengan 50% isu yang dirujuk memerlukan sokongan emosi serta kaunseling seperti stres, risau dan putus harapan. Betapa kesiannya negara kita telah hilang remaja yang akan bakal menjadi pemimpin pada masa depan yang semakin mencabar ini. Oleh itu, sudah tidak lagi bersulur bahawa betapa pentingnya kepentingan moral dalam jati diri remaja untuk merealisasikan impian-impian mereka yang berdebar-debar ini. Pertamanya, nilai positif yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja masa kini ialah bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab amat penting dalam sepanjang hayat seseorang pada zaman ini. Hal ini diperkatakan demikian kerana kejayaan diri seseorang adalah berdasarkan usaha diri yang berterusan dan apa-apa jua peringkat kehidupan seperti zaman belajar ataupun masuk dalam suasana bekerja. Remaja termasuk dalam kelompok belia yang secara kasarnya seramai lebih dari 7 juta penduduk di Malaysia tergolong di kalangan belia yang berusia antara 15 hingga 30 tahun. Walau bagaimanapun, nilai bertanggungjawab amat sukar untuk dipupuk dalam diri remaja disebabkan mereka mudah berputus asa dalam melaksanakan sesuatu perkara. Contohnya, mereka akan bersikap malas semasa proses pembelajaran atas talian. Mereka malas mengikuti kelas atas talian di aplikasi yang biasa digunakan seperti Google Meet, Zoom ataupun Webex Meet, dan malas untuk membuat kerja yang telah ditetapkan di aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Menurut pandangan mereka beranggapan guru mereka tidak akan menyemak kerja mereka dengan kerap, dan tujuan mereka untuk belajar adalah menamakan tempoh belajar yang wajib seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, mereka tidak akan berjaya dalam kehidupan mereka kerana kemalasan mereka akan membawa kesan kegagalan yang berterusan setelah mereka menamakan tempoh belajar mereka pada zaman sekolah menengah. Sebagai contohnya, mereka tidak mempunyai keputusan SPM yang memuaskan untuk masuk ke universiti atau mana-mana institusi pengajian dalam negara ataupun di luar negara disebabkan mereka tidak menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap akademik dan bersantai sahaja pada zaman sekolah menengah. Apabila keputusan mereka tidak memuaskan, mereka hanya akan berhenti belajar ke peringkat universiti disebabkan minat mereka terhadap belajar sudah semakin kurang dan sekaligus mereka terpaksa memilih bekerja yang tidak memerlukan sijil SPM. Biasanya, pekerjaan ini tidak mempunyai gaji yang tinggi berbanding dengan mahasiswa yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas berbanding dengan mereka. Oleh itu, mereka menghadapi satu situasi iaitu mereka akan hilang peluang pekerjaan mereka dari semasa ke semasa disebabkan hanya diperlukan sebagai pembantu. Sebagai 12.9% belia yang berumur 15 hingga 24 tahun tiada pekerjaan, 9% yang berumur 15 hingga 30 tahun menganggur. Peratus ini yang lebih tinggi daripada 5% secara purata. Kesan yang lebih mendalam ialah mereka tidak menampung kos mereka diri sendiri disebabkan mereka hanya menguntung gaji yang rendah
dan mereka menghadapi kos baru yang semakin meningkat pada zaman kini. Oleh itu, jelaslah kesan yang saling berkaitan akan ditimbulkan sekiranya remaja pada zaman ini tidak bertanggungjawab terhadap masa depan mereka. Seterusnya, nilai positif lain yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja pada masa kini ialah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Maksud nilai tersebut ialah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Dalam definisi tersebut, sudah ternyata Tuhan merupakan panduan kepada seseorang dalam kehidupan harian. Oleh itu, kita hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan yang menjadi panduan kepada seseorang mengikut pegangan agama masing-masing. Contohnya, agama Islam, Buddha, Hindu, dan Kristian. Contoh kerohanian agama Islam dapat dibuktikan dengan mendirikan sebahagian 5 waktu yang merupakan sebagai tiang kepada kebesaran Islam. Menunaikan zakat dibuktikan dengan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang berkuasa sekali seumur hidup kesuhutan hidup di dunia. Ini dengan meningkatkan dosa-dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang diharamkan dilarangkan oleh Allah. Manakala untuk agama Buddha, kerohanian yang diamalkan ialah melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, melatih diri menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan, melatih diri menghindari melakukan perbuatan melanggar tata susila, melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta, melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dari segi agama Kristian, penganut Kristian menganggap bahawa Yesus adalah anak Yahweh. Bila dikatakan membentuk sebahagian daripada Tridunggal, Tridunggal bermaksud persatuan Yahweh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak iaitu Yesus dan Roh Kudus yang membentuk satu Tuhan. Penganut Kristian juga percaya bahawa Yesus wujud bersama Yahweh sebelum terciptanya dunia dan dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maryam yang merupakan seorang perawan. Jelaslah di sini bahawa kerohanian pada setiap agama adalah sangat penting sebagai pedoman kepada seseorang tentang arah tuju kehidupan seseorang ke arah keseimbangan sama ada dari fizikal, mental, emosi dan juga rohani. Oleh hal yang demikian, remaja pada zaman ini perlulah sentiasa mendekati diri dengan Tuhan pada setiap hari melalui cara yang berlainan mengikut agama masing-masing. Remaja boleh meluahkan masalah yang dihadapi dengan Tuhan dengan mengibaratkan Tuhan sebagai pendengar dari semasa ke semasa dan berharap urusan dapat dipermudahkan. Ini dapat membentuk kekuatan mental yang berterusan dari mandat Tuhan, terutamanya berada pada situasi pandemik ini yang boleh membawa gangguan mental disebabkan terpaksa berkurung di rumah secara berpanjangan. Remaja juga sentiasa bersyukur terhadap kebolehan diri sendiri yang dicipta oleh Tuhan. Hal ini demikian kerana kebolehan seseorang adalah istimewa berbanding dengan orang lain. Sebagai contohnya, kebolehan menyanyi dengan vokal yang baik, kebolehan melukis dengan idea yang banyak, kebolehan menganalisis dalam bidang sains dan sebagainya. Kita pun dibentuk dengan hati yang ikhlas dan mempunyai kebolehan untuk membezakan perkara yang baik dan buruk menggunakan akal yang dibekal oleh Tuhan. Ini membolehkan remaja menjauhi diri daripada masalah sosial seperti vandalisme, gangsterisme, moting sekolah dan sebagainya. Dengan adanya kebolehan diri yang istimewa, kita boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dengan sepenuhnya untuk mencapai kegemilangan dalam kehidupan. Sebagai contohnya, seseorang boleh menjadi jurutera, arkitek ataupun doktor jika mempunyai kemahiran pemahaman terhadap bidang sains. Seseorang itu boleh menjadi pelakon jika mahir dalam pertukaran emosi dan menyampaikan ucapan dengan cekap. Kemahiran yang dianugerahi oleh Tuhan telah menjadi rezeki kehidupan kita dan menyenangkan cara hidup sepanjang hayat kita. Kerana Tuhan telah menyediakan laluan yang terbaik kepada setiap orang yang menjadikan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza. Nilai ini selaras dengan perspektif Islam, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidilah untuk menentukan kebenarannya
supaya kamu tidak menimbulkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejar hilang kamu sehingga menjadi kamu yang mengesali apa yang kamu telah lakukan. Ketinggalan juga nilai postingan lain yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja pada masa kini ialah nilai kerajinan. Maksud nilai tersebut ialah usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kegagalan, kegigihan, dedikasi dan budaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Seperti kita sedia maklum bahawa kita sedang semakin menjejakkan kehidupan kita ke arah zaman perindustrian versi 4.0. Oleh itu, remaja pada zaman kini harus meletakkan diri dalam pelbagai ilmu pengetahuan pada bidang yang berlainan supaya tidak ketinggalan zaman teknologi maklumat. Justru, remaja tidak boleh mengeharkan dirinya dalam ilmu pengetahuan sahaja semasa pada zaman universiti dan juga di sekolah menengah, disebabkan bumi kita ini dikatakan sebagai misteri kerana banyak informasi yang boleh diperoleh dari tempat ke tempat dan dari semasa ke semasa. Jika remaja mempunyai sikap kerajinan yang berterusan dan mempunyai sikap ingin tahu yang kuat, sebagai contohnya, penyelidikan tentang percubaan spesies baharu pada mana-mana tempat di bumi ini dalam memperluaskan ilmu dalam bidang biologi, penemuan elemen yang baharu sama ada logam ataupun bukan logam, dapat mengembangkan ilmu dalam bidang kimia, penciptaan rumus yang baharu daripada rumus yang dipergunakan oleh saintis yang dahulu boleh memberikan sumbangan dari bidang fizik. Penemuan arkeologi pada mana-mana tempat memberikan kita mengemas-kini pengetahuan sejarah dan geografi kita tentang kawasan tersebut dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat kemerosotan pelajar dalam penyertaan aliran sains melalui satu analisis sorotan sains yang dijalankan pada tahun 2014. Tujuan utama kajian ini adalah untuk merumuskan faktor yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kepada kekurangan penyertaan pelajar dalam aliran sains di negara ini dan seterusnya mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini. Menurut kajian ini, iaitu statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari tahun 1981 sehingga 2010, beratusan pelajar sekolah menengah yang mengetahui aliran sains belum pernah mencapai nisbah 60/40. Didapati bahawa tahun 2005 mencapai peratus tertinggi dalam bilangan pelajar mengetahui aliran sains iaitu 31.22%. Namun demikian, peratus pelajar dalam aliran sastra tetap melebihi aliran-aliran yang lain sepanjang 1981 hingga 2010. Selain kemerosotan penyertaan, pencapaian sains dan matematik pelajar sekolah menengah juga menunjukkan penurunan. Laporan berdasarkan laporan Trends di International Mathematics and Science Study Times pada tahun 1999, 2003, 2007 dan 2011, skor sains dan matematik pelajar umur 14 tahun semakin menurun. Selain kedudukan dan skor, Times juga membahagikan pelajar kepada kelompok Advanced Benchmark, High Benchmark, Intermediate Benchmark dan Low Benchmark. Dalam Times Science misalnya, didapati bahagia 1% pelajar Malaysia berada pada kelompok tertinggi pada tahun 2011, tetapi pada tahun 1999, 6% pelajar Malaysia berada di kelompok tertinggi. Jika dibandingkan dengan negara jiran, Singapura, 40% pelajar mereka berada di kelompok tertinggi pada tahun 2011 berbanding dengan 32% pada tahun 1999. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa pelajar mempunyai minat dan sikap yang positif terhadap sains dan matematik, sementara terdapat kepelbagaian yang luas mengenai persepsi pelajar mengenai sains dan matematik. Times 2007 juga melaporkan bahawa sikap dan perhargaan pelajar terhadap sains dan matematik adalah tinggi, manakala keyakinan diri pelajar dalam sains dan matematik adalah rendah. Walaupun ramai pelajar mempunyai sikap dan minat yang positif terhadap sains dan matematik, terdapat pelbagai faktor yang dikenal pasti dalam menyebabkan mereka yang layak untuk mengikuti aliran sains tetapi memilih untuk tidak mengikutinya di tingkatan 4, tingkatan 5 dan di peringkat pendidikan tertiary. Antara yang dominan ialah persepsi dan kerisauan pelajar terhadap pencapaian yang rendah dan kesukaran penguasaan konsep sains dan matematik, penilaian mata pelajaran sains yang ketat, kesukaran untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran sains dan matematik. Takkan tambah bahawa peluang melanjutkan pengajian di peringkat tertiary yang lebih kecil bagi pelajar lepasan jurusan sains, kekurangan pengetahuan dan pendedahan berkaitan dengan kerjaya guruan sains, dan pengetahuan bimbingan pemilih kerjaya dalam bidang sains dan matematik yang terhad.
pengetahuan mereka mengenai kerjaya bidang sains dan matematik. Dengan bukti artikel di atas, jelaslah bahawa betapa seriusnya pengetahuan pelajar dalam bidang sains untuk menjadi bakal pemimpin yang berpengetahuan luas untuk menghadapi revolusi perindustrian 4.0 yang semakin mencabar ini. Dengan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk bercadang beberapa langkah efektif untuk menangani masalah ini. Pertamanya, mempertingkatkan pengetahuan pelajar dalam aliran sains di peringkat sekolah menengah dan pendidikan tersieri. Pendedahan kempen dan ceramah melibatkan agensi kerajaan dan bukan kerajaan diadakan di sekolah kepada semua pelajar sekolah menengah, termasuk ibu bapa, supaya dapat meningkatkan menarik minat mereka untuk menyertai aliran sains dan mempertimbangkan bidang kerja yang luas dalam bidang sains dan matematik. Tambahan pula, menyemak semula dan memperkasakan sistem penilaian bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam melaksanakan pendaksiran berasaskan sekolah yang memberikan tumpang kepada peningkatan kefahaman konsep, kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta inovatif, dan juga PK perlu diberikan perhatian yang serius oleh guru dan pelajar dengan mengambil kira makalnya ke dalam pengiraan makal SPM. Satu konklusi kecil yang diperoleh daripada nilai kerajinan ialah remaja haruslah sentiasa mengamalkan diri dengan maklumat yang diperlukan, terutamanya pada zaman sains dan teknologi yang semakin rumit ini, supaya dapat menjadi pemimpin yang memenuhi keperluan rakyat, berkata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemimpin tiang negara. Akhir kata saya sebagai penerus saya yang menerangkan nilai-nilai positif yang perlu dihayati dan yang diamalkan oleh remaja pada masa kini, dan remaja haruslah memainkan watak mereka dengan sebaiknya supaya tidak dikecewakan oleh ibu bapa mereka yang membesarkan remaja yang betapa susah, dan berharap mereka dapat menjadi seorang yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara yang dia sayangi ini. Oleh itu, remaja janganlah mengesah dengan keputusan yang sedang anda buat pada masa ini, kerana setiap keputusan tersebut memang memberikan impak yang sangat besar terhadap kehidupan yang akan datang pada masa kini. Biarlah kita bersakit-sakit dahulu, kemudian kita akan bersenang-senang kemudian, yang akan dihormati dan disanjung oleh masyarakat pada satu hari nanti, dan disyukuri oleh Tuhan kerana telah mematuhi segala suruhan yang ditetapkan olehnya. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Saudari Moderator untuk panel yang seterusnya. Terima kasih saudara atas penjelasan yang terperinci tentang nilai-nilai yang perlu dihayati oleh remaja. Para hadirin sekalian, sebentar tadi saudara E. Meng Han ada mengatakan bahawa nilai kerajinan amat penting untuk diri seseorang pelajar. Saya sangat bersetuju dengan pandangan saudara kerana dengan adanya nilai kerajinan, kita boleh mewujudkan kumpulan remaja yang tidak malas dan dapat memajukan negara dengan usaha yang berterusan mereka. Ini selaras dengan hasrat merealisasikan satu Malaysia di samping memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, inilah soalan saya kepada panel kedua. Apakah kepentingan nilai positif dalam kalangan remaja sekarang? Terima kasih saudari moderator, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Saya Sanjana Sri, anak perempuan Hemanata Selvam, dan merupakan ahli panel kedua untuk perbincangan forum hari ini. Burung pipit telah dijual, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak bermoral, ibarat pokok tidak berbuah. Pantun ini jelas memanifestasikan serba sedikit tentang kesan negatif jika seseorang insan tidak mempunyai nilai positif dalam dirinya. Seperti yang saudara E. Meng Han berkata, nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang. Hal ini adalah supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam kelompok masyarakat di negara ini. Nilai-nilai murni ini dapat melahirkan insan yang unggul dan utopia demi merealisasikan misi nasional negara. Pernyataan ini sendiri telah membuktikan betapa pentingnya nilai murni dalam diri remaja Marcha Padat ini. Oleh itu,
Saya sebagai panel kedua akan mengupas dengan lebih lanjut tentang kepentingan nilai positif dalam kalangan remaja sekarang. Bagi membuka tirai perbincangan yang pertama, nilai-nilai murni penting dalam kehidupan remaja kini untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, akhlak yang mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kini, bilangan pelajar di negara kita sejumlah kira-kira 5 juta orang. Jika tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni di bangku sekolah, maka mereka akan menjadi generasi yang akan merugikan negara pada masa kelak. Hal ini kerana nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia. Lebih-lebih lagi, negara kita terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek seperti bahasa, tradisi dan kepercayaan masing-masing. Oleh itu, perpaduan antara setiap rakyat Malaysia amatlah penting untuk menjamin keamanan dan kemakmuran negara kita ini. Remaja-remaja di sekolah merupakan aset yang amat berharga dalam sesebuah negara. Mereka merupakan tenaga simpanan yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan, penyambung budaya, penggerak kemajuan, pelopor pembangunan dan sebagainya bagi sesebuah masyarakat. Jadi, penerapan nilai-nilai positif dalam diri remaja inilah yang dapat menjamin kemakmuran negara kita pada masa akan datang, supaya peristiwa pahit 13 Mei 1969 tidak akan berlaku kelak. Tuntasnya, tidak dapat dinafikan bahawa kepentingan penerapan nilai positif dalam diri remaja yang pertama adalah untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Selain itu, hujah saya yang seterusnya tentang keutamaan nilai-nilai murni dalam diri remaja adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang kurikulum. Perkara ini dititik beratkan kerana seseorang pemimpin negara seharusnya seimbang dan cemerlang dalam semua bidang. Kecemerlangan inilah yang dapat menjamin kewibawaan seseorang pemimpin tersebut dalam mentadbir sesebuah negara. Perkara ini amat ditekankan dalam tajuk kita pada hari ini kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Peribahasa ini jelas menerangkan bahawa remaja kini merupakan tonggak negara kita pada masa akan datang. Disebabkan remaja merupakan aset terunggul negara kita, kebaikan untuk diri mereka perlulah sentiasa diawasi dan dididik. Oleh itu, sudah tentunya penerapan nilai positif dalam diri mereka ini adalah sangat penting demi masa depan negara tercinta. Jadi, sebagai tamsilan, guru-guru yang menunjukkan sikap positif bolehlah menjadi contoh dan teladan yang baik kepada para pelajar. Tambahan pula, keadaan sekolah yang kondusif dan lengkap dengan kemudahan pembelajaran dapat memudahkan para pelajar belajar dan seterusnya dapat memupuk sikap positif dalam diri mereka. Konklusinya, remaja yang memiliki nilai-nilai murni dalam diri mereka adalah amat penting bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dalam semua bidang, tidak kira akademik maupun kokurikulum. Di samping itu, Tuan J. Jagadisan yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia telah menyatakan bahawa tiada gunanya melahirkan golongan bijak pandai jika mereka akhirnya terjerumus ke dalam kancah yang tidak baik. Beliau juga berpendapat bahawa matlamat pendidikan tidak akan tercapai jika ia hanya melahirkan jurutera, arkitek dan ahli perniagaan yang akhirnya terjerumus dalam kancah rasuah dan pecah amanah. Jadi, tidak dapat dinafikan bahawa nilai positif yang diterapkan dalam diri remaja dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dalam pelbagai pengaruh negatif. Misalnya, najis dada, merokok, melepak dan sebagainya. Perkara-perkara negatif ini tidak akan memberikan apa-apa faedah dan manfaat kepada para remaja.
Malah, hal ini hanya akan membazirkan masa mereka di samping menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Sebenarnya, gejala sosial yang semakin berleluasa ini berpunca daripada kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa terlalu sibuk dan tiada masa untuk menerapkan nilai-nilai murni kekeluargaan seperti kesopanan, adab dan kelakuan yang baik kepada anak-anak. Oleh itu, dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak, ibu bapa perlu sentiasa bersikap prihatin terhadap anak mereka bagi membina sebuah keluarga yang harmoni. Penerapan nilai murni ini adalah amat mustahak kerana negara kita memerlukan generasi yang berpengetahuan, berwibawa, berwawasan, berdisiplin, hemat tinggi, dedikasi dan berfikiran luas serta positif. Jadi, bagi mengatasi masalah yang semakin serius di nusa tercinta kita, bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh iaitu Tun Sri Dr. Mahathir bin Mohamad telah memperkenalkan subjek pendidikan moral di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Perkara ini bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni remaja sejak di bangku sekolah. Akhlak seseorang individu hanya dapat dibentuk semasa insan tersebut masih kecil. Selepas sebilangan umur tertentu, semua nasihat yang diberikan akan menjadi seperti mencurah air ke daun keladi sahaja. Rumusannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa nilai positif dalam diri remaja adalah amat penting bagi mengelakkan remaja terjerumus dalam kebejatan sosial yang semakin uar-uar di merata tempat. Tidak dapat dinafikan juga bahawa masyarakat pada hari ini terlalu materialistik dan mementingkan kemewahan. Oleh itu, tanggapan sesetengah pihak yang menganggap kononnya nilai kasih sayang yang boleh ditukar ganti dengan harta benda merupakan satu kesilapan besar. Hujah saya yang ketiga tentang kemaslahatan nilai-nilai murni dalam kehidupan remaja ialah dapat membentuk masyarakat, terutamanya remaja yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Agama merupakan sistem kepercayaan, sistem ibadah dan sistem kemasyarakatan dalam sesebuah negara. Selain itu, agama juga merupakan sebuah kekuatan dalam perkembangan umat manusia. Sebagai contoh, dalam kehidupan moden yang serba pragmatis dan rasional ini, manusia menjadi lebih gampang terhadap kehilangan keseimbangan, mudah kelab dan brutal serta terjangkit berbagai-bagai penyakit kejiwaan. Akhirnya, manusia hidup dalam kehampaan nilai dan makna. Ketika itu, agama hadir untuk memberikan tafsiran kepada diri kita. Ibarat orang tengah kepanasan di tengah padang Sahara, agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan serta ketenteraman hidup. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia yang sentiasa patuh kepada Tuhan dan setia kepada negara. Oleh itu, bagi menerapkan didikan agama dalam diri remaja, nilai positif perlulah diterapkan dahulu dalam diri mereka. Agama merupakan bukan sahaja mengajar seseorang untuk mengemudi bot yang dikenali sebagai kehidupan, malah agama juga banyak mengajar kita tentang nilai-nilai positif yang perlu diterapkan dalam diri sendiri. Tuntasnya, agama dan nilai positif amat berkait rapat dan saling melengkapi antara satu sama lain seperti mana konsep yin dan yang. Jadi, remaja seharusnya dididik untuk memiliki nilai positif bagi melahirkan insan muda yang soleh dan soleha. Seterusnya, idea saya yang terakhir tentang signifikasi penerapan nilai dalam diri remaja ialah nilai-nilai moral dapat menjadikan remaja lebih sedia menghadapi fasa kedewasaan yang baik. Hal ini kerana nilai dan moral menyampaikan beberapa pengetahuan dan fakta yang diperlukan serta relevan sebagai asas dalam membuat keputusan dan pertimbangan moral. Selain itu, nilai juga penting kerana ia dapat menggalakkan remaja agar mereka secara sukarela, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh bertindak mengikut perkara yang baik dan mulia yang telah dipertimbangkan oleh mereka. Oleh itu,
tidak dapat dinafikan bahawa nilai moral mendorong pelajar untuk menentukan kebaikan dan keburukan dalam hidup mereka. Sekiranya seseorang mempunyai asas kehidupan iaitu penerapan nilai yang tinggi dalam diri mereka, maka mereka dapat menelusuri jalan kehidupan mereka dengan teratur dan betul. Remaja tidak akan terpesong ke arah jalan yang salah untuk berjaya dalam hidup. Perkara ini sejurus dapat membantu para remaja yang sedang berkembang ke arah fasa kedewasaan ini untuk berani dan tabah dalam menangani segala cabaran dan dugaan dalam hidup mereka. Remaja yang diterapkan dengan nilai murni yang tinggi tidak akan mudah berputus asa. Mereka akan berani menyahut cabaran dan berusaha dengan gigih untuk berjaya. Hal ini bukan sahaja dapat mengekalkan kesejahteraan hidup diri sendiri, malah kesejahteraan hidup antara keluarga, masyarakat, negara serta alam sekitar juga dapat dipelihara. Kesimpulannya, nilai murni perlulah diterapkan dalam diri remaja supaya remaja dapat bersedia untuk melangkah ke fasa kedewasaan yang betul dengan pemikiran yang rasional dan waras. Demikianlah hujah-hujah saya tentang tajuk kepentingan nilai positif dalam diri remaja sekarang. Intihannya, tidak dapat dinafikan bahawa nilai murni dan moral ini sangat maslahat untuk ditanam dalam diri para remaja pada marca pada ini. Saya rasa hujah-hujah saya ini cukup bernas dan terang. Saya berharap dan yakin bahawa remaja generasi kini dapat dan akan diterapkan dengan nilai-nilai positif demi kebaikan semua. Sekian sahaja daripada saya buat kali ini. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Sanjana atas penjelasan yang panjang lebar tadi tentang betapa pentingnya kepentingan nilai positif dalam kalangan remaja. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga Saudara Hiran Rao tentang nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja masa kini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator Kriti Shah, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Hiran Rao, iaitu panel ketiga dalam perbincangan ini. Saya akan membincangkan tentang nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja masa kini. Pada era globalisasi ini, nilai-nilai negatif semakin melahir dalam diri kebanyakan remaja, terutamanya pada masa kini. Hal ini berlaku kerana remaja mudah terpengaruh dengan media sosial dan penuhi dengan unsur-unsur negatif. Selain itu, ibu bapa sibuk dalam alam pekerjaan mereka sehingga kurang memberikan tumpuan kepada anak-anak mereka sehingga anak tersebut terpengaruh dengan nilai-nilai negatif. Jika remaja diterapkan dalam nilai-nilai negatif, remaja tersebut akan menjadi masalah bukan pada keluarganya tetapi negara dan mungkin dunia. Pernyataan tersebut membuktikan bahawa remaja haruslah menghindari diri daripada nilai-nilai negatif. Oleh itu, saya hendak mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan dan membincang tentang beberapa perkara negatif tersebut. Sebagai pembuka tirai perbincangan, nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja ialah cepat berputus asa. Kebanyakan remaja berputus asa sedangkan mereka hampir berjaya dalam kehidupan dan berhenti pada hal kejayaan sejengkal lagi. Remaja pada masa kini telah melakukan pelbagai usaha untuk berjaya dalam kehidupan, namun usaha yang telah diambil tiada jalan penyelesaiannya. Mereka berusaha pelbagai cara, teknik, strategi, nasihat tetapi tidak juga dapat memperbaiki keadaan. Sebagai contoh, mereka menghadiri kelas online. Mereka membuat latihan dan membuat ulang kaji pelajaran tetapi mereka tidak dapat memberikan tumpuan dan ini menyebabkan mereka cepat berputus asa. Mereka menyerah kalah pada saat terakhir sedangkan kemenangan sudah dalam genggaman. Selain itu, remaja pada era ini terlalu terjebak dengan kata-kata negatif di sekeliling mereka dan juga mereka berasa lemas dengan kata-kata tersebut. Seterusnya, lama kelamaan diri mereka akan mempercayai kata tersebut.
Dalam hal ini, ibu bapa merupakan suri teladan kepada anak-anak. Kata peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuinya. Tambahan pula, remaja pada masa kini mudah letih, penat berusaha dan tiada matlamat dalam kehidupan. Mereka sudah mencuba tetapi tidak menjadi. Akhirnya akan terasa penat. Mereka mungkin bukan penat tubuh badan, tetapi kepenatan minda. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat pelajaran yang diingini dan mendorong mereka untuk tiada matlamat untuk berjaya dalam kehidupan dan memaksa diri sendiri untuk belajar pelajaran yang tidak disukai. Perkara ini adalah sangat penting kerana nilai negatif ini akan mempengaruhi masa depan seseorang itu. Sebagai cambahan minda yang kedua, remaja pada masa kini malas menguasai diri mereka. Kemalasan adalah sifat buruk yang perlahan merayap dan mulai menahan remaja menguasai diri mereka. Hal ini akan mengganggu hidup mereka dan mencegah mereka mencapai apa yang diingini. Selain itu, kemalasan juga diistilahkan sebagai kelambatan atau diartikan sebagai kegagalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini disebabkan oleh mereka terlalu terjebak dan meluangkan masa yang berlebihan dalam laman sesawang seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Makanan juga merupakan salah satu faktor remaja pada masa kini malas menguasai diri. Makanan menentukan tingkat energi dan aktiviti otak remaja. Mereka juga tidak makan makanan yang seimbang. Mereka akan menghilangkan bahan bakar yang kemungkinan tubuh mereka bekerja. Ketika mereka melakukan terlalu lemah atau kehabisan tenaga untuk menyelesaikan sesuatu, kemalasan mulai merasuk. Sebuah tugas kecil seperti mengisi dokumen akan sangat melelahkan bagi mereka sehingga mereka membuang masa untuk memulihkan tenaga. Remaja mempunyai pelbagai hal yang harus dilakukan. Oleh itu, ketika seseorang terharu dengan hal-hal yang harus dilakukan, otak mereka cenderung menjadi bingung dan melambat. Mereka meyakinkan diri bahawa mereka tidak dapat melakukannya. Ketika seseorang yakin bahawa tugas yang ada terlalu berat bagi mereka, mereka bahkan tidak melihat alasan untuk memulai. Hal-hal tersebut mendorong mereka untuk malas menguasai diri dan meneruskan kehidupan untuk hidup. Pendapat ketiga saya ialah nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja kini ialah hidup tidak bertujuan. Apabila kita bertanya apa tujuan hidup remaja di dunia ini, maka jawapannya berbagai-bagai. Ada yang hendak berbakti, ada yang hendak mengumpulkan kekayaan dan sebagainya. Sebenarnya, tujuan hidup di muka bumi ini ialah hidup yang bertujuan. Itulah satu-satunya tujuan hidup. Tujuan hidup menjadi tujuan hidup. Hidup tidak bertujuan hendaklah dihindari sama sekali, terutamanya remaja masa kini kerana mereka adalah sangat penting pada masa hadapan dalam komuniti ini. Antara contoh yang menyebabkan remaja tidak tanpa tujuan ialah mereka kurang pendedahan terhadap masa depan mereka. Apa yang saya hendak sampaikan di sini ialah remaja hanya berfikir pada tahap terkini saja. Mereka tidak terfikir tentang masa depan mereka dan cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh mereka untuk berjaya dalam hidup. Hal ini berlaku kerana mereka tidak mendapat bimbingan untuk masa hadapan sama ada daripada ibu bapa dan juga komuniti. Hal ini menyebabkan remaja tidak sedar betapa pentingnya untuk mempunyai tujuan hidup yang kukuh. Kesan daripada tidak mempunyai tujuan hidup ialah remaja tidak akan mempunyai hala tujuan selepas pembelajaran mereka dan ini menyebabkan remaja memilih hala tuju yang salah akibat kesingkatan masa untuk berfikir memilih hala tuju mereka. Inilah yang menyebabkan mereka tidak berjaya pada masa hadapan dan hidup secara loya. Akhir hidup mereka tanpa dapat merealisasikan tujuan mereka yang sebenarnya. Oleh itu, remaja harus sedar bahawa mereka hanya mempunyai satu nyawa sahaja sepanjang hayat mereka. Sudah tentu tujuan hidup adalah tujuan yang membawa kebaikan kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Hidup bertujuan adalah umpama
peta yang dalam kehidupan. Tanpa peta, sudah tentu boleh menyatakan remaja sesat dalam satu kawasan yang asing. Dengan adanya peta, walaupun tersesat, terbabas, boleh kembali semula ke landasan asal. Hujah saya seterusnya tentang nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja pada masa kini ialah takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan adalah dorongan untuk menghindari kegagalan, terutamanya untuk mengelakkan diri daripada perasaan malu selepas kegagalan mahupun belum mencubai sesuatu perkara. Ini menyebabkan kebanyakan remaja tidak mengambil usaha untuk melakukan sesuatu yang baru yang mungkin menyebabkan mereka berjaya dalam kehidupan. Mereka kurang pengetahuan dalam konsep kegagalan adalah tangga kejayaan. Ini bermaksud kegagalan adalah bukan kegagalan yang sebenar, tetapi itu menunjukkan cara tersebut tidak sesuai dalam perkara yang sedang dilakukan. Kegagalan yang sebenar ialah apabila remaja berputus asa dan tidak mencuba lagi. Sebagai contoh, Elon Musk adalah seorang yang berjaya dan bangsawan. Beliau tidak berjaya dengan mudah. Malah, beliau telah melalui lebih daripada 17 kegagalan dalam hidup beliau. Kegagalan tersebut menyebabkan beliau kehilangan berjuta-juta dolar wang. Tetapi, beliau tidak berputus asa dan tetap mencuba lagi sekali. Apabila beliau disoal jawab, beliau berkata bahawa mereka akan berputus asa hanya apabila beliau meninggal dunia. Hasilnya, beliau telah berjaya menjadi seorang orang yang terkaya dalam dunia. Oleh itu, remaja haruslah mempunyai semangat yang kuat seperti beliau supaya dapat berjaya dalam kehidupan masing-masing. Remaja harus berani menghadapi kemaluan kerana itulah faktor yang menyebabkan remaja takut akan kegagalan. Akhir kata saya sebagai panel ialah remaja haruslah sedar akan nilai-nilai negatif yang terdapat dalam diri mereka dan mengambil langkah yang seterusnya untuk menghindari diri daripada nilai-nilai negatif tersebut. Remaja haruslah tidak cepat berputus asa. Sentiasa haruslah menguasai diri, hidup dengan bertujuan dan tidak takut akan kegagalan. Betapa kurang nilai-nilai negatif dalam diri remaja, betapa tinggi kemungkinan remaja tersebut tidak berjaya dalam kehidupannya. Oleh ibu bapa, keluarga dan komuniti haruslah bertanggungjawab dan mengelakkan nilai-nilai negatif tersebut tertanam dalam diri remaja kerana mereka ialah masa depan kita. Sekianlah kata-kata saya pada hari ini. Terima kasih. Saya serahkan ucapan yang seterusnya kepada saudari moderator. Begitu hebat penjelasan dan fakta yang dikemukakan oleh saudara Hiran Rao. Diharapkan remaja kini sedar akan nilai-nilai negatif dan akibatnya yang mampu merosot imej diri, keluarga dan negara. Seterusnya, kita perdengarkan pendapat saudari Sakti selaku panel keempat kita hari ini tentang cara-cara menjauhi nilai negatif dalam kalangan remaja. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator, Kritisha. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Nama saya Sakti Ana Perempuan Manomani sebagai panel keempat. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, Marca Barat ini, kita seringkali disajikan dengan gejala-gejala sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat terutamanya golongan remaja. Gejala-gejala sosial telah acap kali dipertontonkan pada dada akbar dan diperdengarkan di corong-corong radio. Siapakah yang harus dipersalahkan? Tepuk dada, tanya selera. Dengan adanya prasarana yang terseragam indah di mata dan diglobalisasi, menerobos ke seantero dunia, pihak ibu bapa zaman sekarang kian mengabaikan anak-anak mereka sehinggakan mereka tidak mempunyai tempat mengadu dan boleh mengakibatkan mereka tersalah pilih kawan dan akhirnya melibatkan diri dalam pelbagai nilai negatif termasuklah pergaulan bebas, pembuangan bayi dan penyalahgunaan dada. Persis slogan Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Remaja merupakan harapan negara dan langkah-langkah proaktif perlulah diambil oleh pelbagai pihak untuk mengelakkan nilai-nilai negatif terus menular. Usaha yang perlu diambil oleh pihak ibu bapa untuk mengelakkan nilai negatif dalam kalangan remaja iaitu dengan memberikan pendidikan yang selengkapnya kepada anak-anak mereka. Peranan ibu bapa dalam mengelakkan para remaja daripada terpengaruh dengan nilai-nilai negatif amatlah penting kerana anak-anak diibaratkan seperti kain putih dan ibu bapa lah yang harus mencorakkannya.
Ungkapan ini bermaksud anak-anak dilahirkan di dunia ini tanpa mengetahui apa-apa, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh itu, ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka. Adalah sewajarnya untuk ibu bapa untuk melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu duniawi dan untuk bekalan akhirat kelak. Ibu bapa haruslah mengambil langkah berjaga-jaga kerana mencegah lebih baik daripada merawat, dengan mendedahkan anak-anak mereka kepada keburukan nilai-nilai negatif agar mereka akan menghindarkan diri daripada terlibat dalam gejala-gejala sosial. Ibu bapa haruslah meluangkan lebih banyak masa bersama dengan anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak merasa diri mereka keseorangan dan sentiasa mempunyai individu yang menyokong dan mampu memberi motivasi kepada mereka tatkala mereka mempunyai masalah. Tamsilnya, pada hujung minggu, ibu bapa bolehlah membawa anak-anak mereka untuk menghadiri takziah-takziah di masjid dan kempen-kempen kesedaraan yang mengenai pada gejala sosial. Hal ini demikian agar mereka lebih berilmu dan tidak mudah dipengaruhi dengan pengaruh tidak sihat. Intihannya, pihak ibu bapa haruslah turun padang untuk mendidik anak mereka agar tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala sosial. Ibu bapa yang sebenarnya perlu memainkan peranan awal dan memantau pendidikan anak-anak. Dalam Islam, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih atas dasar fitrahnya. Penentuan dan hala tuju pegangan akidah dan keberagamaan anak-anak itu ditentukan oleh hasil pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. Proses pendidikan pula bermula di rumah. Ibu bapa lah yang amat bertanggungjawab untuk membesarkan anak dengan tradisi keagamaan di samping kecemerlangan akademik dan spiritual serta tidak mengawal mereka daripada terpengaruh dengan nilai-nilai yang negatif. Selain itu, pihak sekolah juga haruslah mengambil inisiatif yang kukuh untuk mengelakkan golongan remaja daripada terlibat dalam gejala-gejala sosial yang makin menular di Malaysia. Selain itu, pihak sekolah juga haruslah mengambil inisiatif yang kukuh untuk mengelakkan golongan remaja daripada terlibat dalam gejala-gejala sosial yang makin menular di Malaysia. Pihak sekolah haruslah mempergiatkan kelab yang boleh membawa golongan remaja kepada jalan yang benar. Misalnya, kelab pembimbing rakan sebaya PRS. Seperti yang kita sedia maklum, setiap sekolah telah diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan kelab PRS yang disertai oleh pelajar sekolah masing-masing. Hal ini demikian untuk memudahkan luahan perasaan dan masalah sesama pelajar kerana sesetengah remaja berasa tidak selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan orang yang lebih dewasa. Kelab PRS juga boleh mengadakan pelbagai aktiviti dan program bulanan untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar yang stres dengan pelajaran maupun masalah keluarga. Tamsilnya, program minggu aktiviti yang diadakan setiap 6 bulan selama seminggu di Sekolah Berasrama Penuh MRSM, di mana pelajar hanya akan menjalankan pelbagai aktiviti dan tidak perlu belajar secara formal selama seminggu. Pihak sekolah juga boleh mewajibkan setiap pelajar untuk mengikuti sesi kaunseling di sekolah agar pihak kaunseling sekolah boleh lebih dekat dengan pelajar dan mengenali mereka dengan lebih mendalam. Hal ini demikian agar pihak kaunselor boleh bertindak lebih awal sekiranya menghidu sebarang masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar sebelum nasi menjadi bubur. Tuntasnya, pihak sekolah haruslah mempergiatkan kelab PRS dan mewajibkan setiap pelajar untuk mengikuti sesi kaunseling sebagai langkah yang proaktif untuk mengelakkan pelajar daripada melibatkan diri dalam gejala-gejala sosial. Di samping itu, pihak media massa juga memainkan peranan penting dalam menghapuskan nilai-nilai negatif dalam kalangan remaja, terutamanya dalam zaman yang semuanya terletak di hujung jari. Tidak dapat disangkalkan lagi bahawa pengguna media massa seperti media cetak dan media elektronik di Malaysia telah meningkat saban tahun ibarat cendawan tumbuk selepas hujan, terutamanya media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Oleh yang demikian, saluran media massa haruslah dimanfaatkan untuk menjadi penyebar ajaran yang positif. Sebagai contoh, siaran yang memaparkan kejayaan remaja haruslah ditonjolkan di media untuk dijadikan motivasi kepada remaja yang lain.
Filem-filem juga haruslah ditapis dengan sebaiknya kerana remaja cenderung untuk mengidolakan barisan pelakon seterusnya terikut-ikut dengan watak mereka. Watak antagonis haruslah dikurangkan serta filem-filem yang disiarkan haruslah menonjolkan nilai-nilai murni yang tinggi yang boleh memberi impak yang mendalam, yang positif serta memberi kesedaran kepada remaja. Media sosial juga seharusnya meningkatkan had umur masyarakat untuk menggunakan media sosial. Hal ini demikian kerana sesetengah golongan muda masih tidak matang pemikirannya dan kurang bijak untuk membezakan yang mana baik dan buruknya. Sebagai contoh, media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram boleh meningkatkan umur penggunaannya kepada 18 tahun bagi melayakan mereka untuk mendaftar akaun mereka. Deduksinya, media massa mampu untuk membantras gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja sehingga ke peringkat akar umbinya sekiranya dimanfaatkan dengan seeloknya. Pihak kerajaan sebagai penggubal undang-undang juga memainkan peranan yang penting dalam membantutkan penularan gejala sosial dalam kalangan remaja. Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang yang melibatkan remaja bawah umur. Misalnya, meningkatkan denda dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pesalah. Hal ini demikian untuk menginsafkan mereka agar tidak mengikut kehendak isi hati tanpa memikirkan kesan payah buruknya ibarat beraja di hati bersultan di mata sekaligus berkayuh sambil bertimba untuk memberi kesedaran kepada remaja lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pihak kerajaan boleh meningkatkan disiplin diri remaja dengan mewajibkan semua remaja untuk mengikuti program berbentuk kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN di mana salah satu objektif pelaksanaannya adalah untuk membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Pelbagai modul akan diperkenalkan sepanjang PLKN yang boleh membantukan nilai luhur dalam diri remaja dan meningkatkan perasaan sayang terhadap diri sendiri supaya lebih menghargai diri sekaligus mengelakkan diri daripada melakukan gejala negatif. Izarnya, pihak kerajaan haruslah bertindak dengan lebih proaktif kerana mereka merupakan tunjang utama dan tulang belakang yang bakal membentuk kepribadian masyarakatnya. Kini, sudah terang lagi bersuluh bahawa gejala sosial dalam kalangan remaja bolehlah diatasi sekiranya semua pihak termasuklah pihak ibu bapa, sekolah, media massa dan pihak kerajaan berganding bahu ibarat hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecap dalam melaksanakan bahagian masing-masing. Masalah ini haruslah ditangani secepatnya supaya kita tidaklah sudah terhantu baru tengadah kerana remaja merupakan aset negara masa hadapan. Sekiranya bukan sekarang, bila lagi? Sekiranya bukan kita, siapa lagi? Tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Maka, itulah pandangan ahli panel keempat kita, Sakti. Saya tertarik dengan pendapat saudari yang begitu teliti mengenai cara-cara menjauhi nilai negatif dalam diri remaja. Jika usaha-usaha yang pragmatik diambil dalam membendung masalah ini, maka sudah tentulah kita dapat melahirkan anak muda yang berkelakuan positif dan terus menyumbang kepada tanah air yang tercinta. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin merumuskan keseluruhan idea tentang topik forum kita. Intihannya, seperti dinyatakan sebelum ini, remaja merupakan aset negara yang amat penting dan bakal pemimpin negara kita pada masa yang akan datang. Oleh itu, tingkah laku dan pemikiran remaja harus ditukar oleh setiap remaja itu sendiri kerana siapa lagi akan menoktakkan isu-isu ini selagi bukan remaja? Selaras dengan perkembangan dunia moden ini, banyak cabaran terpaksa dilalui oleh remaja masa kini. Maka, ibu bapa juga perlulah mengenangani cabaran yang dihadapi oleh remaja abad ke-21. Kegagalan untuk menghadapi situasi ini secara rasional akan menjadikan masyarakat kita pada masa hadapan sebagai masyarakat yang lemah, tidak produktif dan tidak mampu bersaing dalam arus persada globalisasi ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita yang sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Harap
Apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar mencurahkan air ke daun keladi. Semoga semua bermanfaat. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih semua. Mempengaruhi remaja untuk terjebak dalam nilai-nilai negatif dan mengapa. Okey, siapakah yang boleh mempengaruhi remaja ialah ada banyak seperti keluarga, kewangan, masyarakat dan juga rakan-rakan. Dalam keluarga, nilai murni kekeluargaan hari ini juga sudah banyak punah disebabkan ibu bapa sibuk bekerja dan tidak menumpukan perhatian serta kurang memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Masalah yang berlaku dalam rumah juga memberi kesan kepada jiwa anak-anak, terutamanya apabila ibu bapa yang bergaduh di hadapan mereka. Anak-anak akan merasakan diri kurang kasih sayang dan pembesaran yang tidak sihat. Itu akan membentuk jiwa anak-anak menjadi rapuh dan akan mudah terdedah dengan tarikan sosial negatif di luar. Dari segi kewangan pula, banyak jenayah dan masalah sosial yang dilakukan remaja hari ini disebabkan oleh faktor kewangan kerana keinginan mereka yang semakin meningkat untuk menikmati kemewahan hidup. Dari segi masyarakat pula, masyarakat hari ini banyak mementingkan diri sendiri dan kurang peka terhadap nilai hidup kejiranan dan bermasyarakat. Mereka juga tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial dan komuniti menyebabkan mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Dari segi rakan-rakan pula, faktor ini telah diketahui ramai sebagai punca utama remaja hari ini terjebak dalam masalah sosial yang negatif. Pengaruh rakan sebaya umpama tarikan magnet yang menjadi remaja lebih gemar, melepak dan mengikut rentak dan gaya hidup mereka. Jika rakan-rakan itu buruk perangai dan aktif dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial, maka mereka akan mengikutnya kerana remaja hari ini lemah jati diri dan tiada tujuan hidup. Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk menghadapi revolusi pendidikan 4.0? Pertamanya, pelajar perlulah aplikasikan ilmu yang telah belajar sama ada pada peringkat sekolah menengah ataupun pendidikan tertiary untuk aplikasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan. Contohnya, dalam biologi, kita boleh aplikasikan semasa orang yang memang memerlukan bantuan, semasa orang itu sakit ataupun ada simptom-simptom yang lain yang boleh membawa kematian. Ataupun kita boleh aplikasikan dalam eksperimen yang boleh dijadikan dan dilakukan dalam rumah seperti kimia yang menggunakan alat-alat yang biasa yang guna dalam rumah. Dan ini boleh menarik minat kepada pelajar untuk menguasai ilmu yang tidak tergantung dalam silibus yang dalam sekolah menengah ataupun sekolah menengah sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ibu bapa haruslah memberi sokongan kepada anak-anak bagi mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa mestilah menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak mereka dengan memberikan sokongan yang padu serta membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Sokongan yang diberikan mungkin dalam bentuk menghadiri ke acara sekolah, melihat mereka bertanding, memberi semangat kepada mereka untuk menjawab peperiksaan dan sebagainya. Terima kasih. Saya, remaja merupakan insan yang masih menuntut ilmu sama ada di sekolah maupun universiti. Dalam situasi COVID-19 ini, semua pelajar melalui pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu, nilai-nilai seperti nilai bertanggungjawab dan nilai amanah adalah sangat penting kepada mereka. Hal ini adalah supaya remaja dapat teruskan belajar secara dalam talian dan tidak mudah berputus asa. Selain itu, nilai-nilai seperti nilai kerajinan adalah penting juga supaya mereka lebih fokus terhadap pelajaran dan sentiasa menyiapkan kerja yang diberikan.